Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma taqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Wa qala Allah ta'ala qalu rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adulna as-sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man min ahadin yamutu ila nadim, man min ahadin yamutu ila nadim. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana musihan nadima an la yakuna dha, wa in kana masian nadima an yakuna nazar. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Puan pengacara majelis, yang berbahagia Fadil Ustaz, yang merupakan tenaga utama yang mengusahakan tempat yang disebut sebagai Raudatul Arifin, dan kepada teman-teman sahabat-sahabat yang pagi tadi kita jumpa di Masjid At-Taqwa Kelumpang, dan sekarang ni kita jumpa lagi, dan kita harap kita terus akan berjumpa, dan akhirnya kita berjumpa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim dengan seorang Muslim, bertemu seorang Muslim dengan seorang Muslim, sepatutnya mesti pertemuan itu menguntungkan dirinya, keluarganya, dan menguntungkan agama Allah. Seorang Muslim yang bertemu dengan seorang Muslim, tapi pertemuannya merugikan dirinya, merugikan keluarganya, dan merugikan agama Allah, itulah pertemuan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap saya datang di berkelompok semalam. Kita ada satu kuliah maghrib di Masjid Al-Abidin di Ulu Bernam. Pagi tadi kita ada kuliah subuh di Masjid At-Taqwa Kelumpang, dan pagi ini kuliah duha pula di tempat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Raudatul Arifin. Saudara-saudara, saya harap pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, salah satu nama ahli syurga ialah, salah satu yang disebut sebagai ahli syurga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Siapa yang namanya ahli syurga itu? Mereka yang sayangkan Allah. Mereka berkumpul seperti ini oleh kerana mereka sayangkan Allah. Mereka berpisah selepas ini. Saya balik ke Kuala Lumpur, puan-puan balik ke Kelompang, ada balik ke Ulu Bernam, ada balik ke Kuala Kubu. Kita balik pun kerana kita sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan bukan pertemuan ini saja, pertemuan yang mana pun, pertemuan kecil, pertemuan besar, pertemuan dalam kumpulan, pertemuan dalam keluarga, pertemuan dengan jiran, pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas, kita bertemu kerana kita sayangkan Allah. Kita berpisah pun kerana kita sayangkan Allah. Tuan-tuan dah tahu di antara tempat yang kita bertemu berpisah pasal sayangkan Allah, tempatnya antaranya Raudatul ini, Raudatul Arifin ini. Inilah tempatnya kita bertemu kerana kita sayangkan Allah. Kita berpisah kerana kita sayangkan Allah. Lagi di mana tempatnya? Masjid At-Taqwa Kelumpang.
kita berpisah kerana kita sayangkan Allah. Lagi mana tempatnya? Madrasah-madrasah yang ada dekat sini, surau-surau yang ada dekat sini, kita bertemu kerana kita kasihkan Allah. Kita berpisah kerana kita kasihkan Allah. Pertemuan apa lagi? Kita melawan orang alim yang ada di kawasan ini. Orang alim yang sudah berumur, yang tidak mampu lagi memberikan ceramah, kita ziarah dia. Kita bertemu kerana kita kasihkan Allah. Kita berpisah kerana kita kasihkan Allah. Mak kita, ayah kita dah tua. Kita tinggal di Kuala Lumpur, balik seminggu sekali. Kita bertemu kerana kita kasihkan Allah. Kita berpisah dengan mak dan ayah pun kerana kita kasihkan Allah. Inilah insan-insan syurga. Jadi agak kita masuk dalam kumpulan inilah. Kan? Ibu-ibu yang dekat sini, Puan Sofia, mana Puan Sofia? Puan Sofia mana? Tak ada. Cekia ada, Cekia. Balik cucu kahwin. Masya Allah. Cekia. Balik tengok cucu. Oh, Masya Allah. Saya dengar Puan Sofia umur 84, anak ada 19, cucu ada 100, cicit ada 50. La haula wala quwwata illa billah. Dia tak pernah masuk dalam TV Hijrah, tak pernah masuk. Tak ada. Apa tak masuk? 19 orang anak. 18 sudah ada. 19 orang anak, sekarang tinggal 15. 4 orang telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cucu ada 100, cicit ada 50. Masya Allah. Bayang tuan-tuan, saya nak beritahu, bayangkan ya. Dia melahirkan 19 orang anak. Dengar cerita ni. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi yang saya ingat, saya lupa lah. Mungkin hadis itu tidak exactly word for word macam saya nak sebut ni. Seorang ibu pada masa pertama pertemuan benih laki-laki dengan benih perempuan, benih laki-laki dengan benih perempuan bertemu hingga melahirkan, insya-Allah, satu pertemuan yang bakal melahirkan janin, namanya janin. Ketika itu, masa pertemuan itu, malaikat-malaikat berdoa kepada Allah. Apa dia? Beri kesihatan kepada ibu ini, beri kesihatan kepada ibu ini. Tak berhenti malaikat berdoa. Beri kesihatan pada binti. Tuan bayangkan Puan Sofia 19 kali dia mengandung. Berapa ratus ribu juta malaikat mendoakan. Beri kesihatan yang baik. Sekarang 84 di rumah kita, tuan. 84 masih boleh berjalan, 84 masih mengurus diri, 84 telah menumpahkan darah 19 kali. 84 bila dia melahirkan anak, tiap-tiap kali dia melahirkan anak, hadis kata nyawa dia berundung berada di hujung-hujung rambutnya. Punya sakitnya melahirkan anak. Tuan-tuan tak tahu pasal tuan tak melahirkan anak. Bayang 19 kali. Bila janin itu, tuan-tuan, janin itu sudah berumur 4 bulan. 4 bulan itu roh sudah mulai dimasukkan. Malaikat sekali lagi berdoa. Dua-dua didoakannya. Wahai Allah, selamatkan ibu itu, selamatkan janin itu. Janin dah mula pada roh 4 bulan. Malaikat, seluruh malaikat mendoakan kepada Sofia ni. Masya Allah, tuan, 19 kali. Saya pendekkan cerita bila dia melahirkan anak, waktu sakit itu, tiap-tiap satu denyut sakit. Orang mengandung ni, dia punya sakit tu ada interval, tanda dia. Mula-mula sikit, lepas tu 10 minit sakit sikit lagi, lepas tu 10 minit sakit sikit lagi. Bila dah sakit, tiap-tiap 2 minit sakit, 2 minit sakit, maknanya dah tinggal beberapa cm saja. Ada doktor di sini. Ada doktor. Nurse ada nurse. Mana nurse? Doktor. Doktor tak datang, nurse sakit. Macam mana ni? Okey. Bila dia melahirkan, tiap-tiap satu zarah darah yang tumpah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tiap-tiap satu zarah itu boleh memadamkan api neraka 70,000 tahun. Kiraan akhirat. La ilaha illallah.
perempuan yang dah melahirkan anak, jangan bimbang. Perempuan mati melahirkan anak, syahid. Anak yang mati, tuan-tuan, mati, anak yang mati dalam kandungan ke, selepas lahir ke, mati aja anak. Anak inilah yang pegang tangan mak dan ayah dia nanti. Kemana anak itu nak bawa? Anak itu bawa mak dan ayah ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak tahu benda ni. Suami kita tak pernah bagi tahu benda ni. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang tak bagi tahu benda ni. Punya hebat sebab itulah tuan-tuan puan, seorang isteri itu disanjung oleh malaikat-malaikat Allah. Khidmat seorang suami, seorang isteri, satu khidmat dia bersamaan 70 khidmat seorang lelaki. Cuba bayangkan. Tuan-tuan tuangkan air kepada gelas suami, tuangkan air. Seolah-olah ada 70 orang lelaki tuangkan air. Tapi tuan perempuan seorang itu. Mulianya seorang muslimat, mulianya seorang ibu, mulianya seorang isteri. Begitulah mulianya isteri, mulianya ibu kita. Tapi suami-suami tak mengiktiraf kemuliaan isteri-isteri mereka. Kebanyakan suami, saya dah puas dah mendengar rintihan daripada isteri-isteri datang jumpa saya dalam program, di luar program, telefon, apa dia? Suami bengis semalam baru tuan-tuan, ada gambar saya dalam Facebook agak berjumpa dengan 3 orang di kumpulan wang sepadan kerja KWSP. Hari Jumaat saya bagi kuliah, saya bagi tazkirah di surau KWSP di headquarters yang paling besar, antara bangunan yang terbesar di Malaysia, menempatkan 2,700 pekerja dalam satu bangunan tuan-tuan. KWSP. Apa KWSP? Kumpulan wang sepadan kerja. Oh, cepat jawab. Saya hari Jumaat tahun ini bagi tazkirah, bagi khutbah dan mengimamkan salat Jumaat di situ. Ada 3 orang datang jumpa saya bawa 3 botol besar. 3 botol besar. Untuk konon-kononnya koko saya boleh doa sikit lah. Masalahnya 2 orang tu masalah saka. Tahu saka? Saka. Saya pun tak tahu apa dia saka ni. Adakah yang bersaka-saka kat sini? Saya tengok muka ada muka saka ni. Saka. Yang satu orang masalah dengan suami. Saudara-saudara, kahwin 4 tahun, anak dah 3 orang. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kahwin 4 tahun, anak 3 orang. Ini bakal menjadi macam Puan Sophia. Tapi apa komplain dia? Nangis-nangisnya. Suami berang, hari-hari marah, hari-hari terbit, hari-hari tengking dia. Pantang salah sikit melompat, salah sikit melompat, salah sikit melompat. Kesian perempuan muda tuan. Kahwin 4 tahun, anak 3. Masya Allah. Tapi apa suami-suami jahil, suami tak reti. Tak reti macam saya sebutkan apa pengintaran Allah kepada isteri ke, kepada ibu yang mengandung, ibu yang bersalin, ibu yang mengandungkan anak. Pasal jahil, dia tak duduk majlis ilmu, dia tak duduk macam ini, dia tak tinggal rumah orang tua-tua macam ni, dia tak hadir dalam majlis ilmu, dia tak duduk dalam majlis ilmu. Itu yang jadinya. Bila dia jahil, bukan sebagai jahil, bukan sebagai jahil ilmu mengurus rumah ke, bukan ilmu perniagaan pun jahil, bukan. Dia jahil ilmu agama, jahil. Bila jahil ilmu agama, rumah yang dihuni oleh ibu, ayah dan anak-anak yang jahil, pagi pun panas, tengah hari pun panas, petang pun panas, malam pun panas, rumah tu panas. Tahu aircon pun masih berpeluh lagi tuan-tuan. Roh rumah orang yang jahil. Orang yang jahil ni, rumah dia macam sebahagian daripada titisan-titisan neraka. Itu yang panas. Ada kadang-kadang kita pergi rumah orang, tuan-tuan tahu tak budak-budak kecil ni, umur setahun, 2 tahun ni, kita pergi rumah orang, tak kisah rumah saudara ke, kita masuk saja rumah tu, cucu kita 3 orang tu, terus pandang kita. Tu balik.
balik. Mengontor-ontor kat kaki kita, balik. Dia merasakan, anak umur di bawah 3 tahun itu merasakan panasnya rumah itu akibat daripada agama tidak bersemayam dalam rumah. Panahan itu, panasnya itu adalah cetusan-cetusan bibit-bibit api neraka. Ada juga anak-anak kita bawa pergi rumah, saudara ke rumah kawan. Naik dia terus terekam barang-barang mainan. Tu balik petang. Dia seronok dalam rumah itu. Pasal rumah itu ada roh agama ada dalam rumah itu. Itu dia. Kalau misalnya anak-anak kecil tu baru nak masuk dah ajak balik, macam mana isteri yang dah duduk di situ selama 21 tahun? Kita bayangkan, dia sembahyang dengan panas, dia berdoa dalam keadaan panas neraka. Inilah perlunya rumah-rumah. Saya ada satu ceramah namanya memadrasahkan rumah. Namanya memadrasah. Rumah itu macam madrasah. Satu lagi ceramah saya lah memasjidkan rumah. Maknanya dalam rumah itu seolah-olah ada masjid. Tapi tuan-tuan, apa yang jadi pada rumah kita ialah mengkelapkan rumah. Kelap-kelabing, mengkelapkan rumah. Itu masalah. Itu yang masalahnya. Mengkelapkan rumah. Apa mengkelapkan rumah? Saudara, televisyen 24 jam, handphone 24 jam, rumah tepi surau tak dengar azan, rumah tepi surau bapa tak pergi surau, anak tak pergi surau, kelap malam. Pagi lagi. Tuan-tuan kalau tengok pukul 6 dah ada drama dah. TV1, TV2, TV3, TV7, TV Hijrah. Tak masuk Astro lagi. Awani 1, Awani 2, Astro. Drama. Lepas drama lagu. Inilah dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, salah satu daripada unsur-unsur program-program yang mengisi rumah yang sesungguhnya panasnya itu menggambarkan sisipan-sisipan daripada api neraka. Ditambah pula dengan berbagai drama, berbagai nyanyian yang tak ada kaitan langsung dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, marilah kita mulai hari ini. Apa nak tengok? Tengok balik rumah kita. Apa yang kita nak tengok rumah kita ni? Ada 3-4 perkara kita nak tengok. Pertama rumah kita ni ada tak ditunaikan sembahyang-sembahyang sunat selain daripada sembahyang fardu? Sembahyang fardu kita menganggapkan dia sembahyang di masjid. Tuan-tuan, sembahyang sunat ni elok sembahyang di rumah. Sembahyang fardu elok sembahyang di masjid. Apa Nabi kata? Jangan kau kuburkan rumah. Apa arti kuburkan rumah? Sampai tak ada satu liang sembahyang pun di rumah. Maka sembahyang sunat elok di rumah, sembahyang fardu selayaknya elok di masjid. Jadi tak dapat itu satu. Apa kita nak buat tuan-tuan? Apa kita nak buat supaya rumah ni ada suasana dingin, suasana ni ada suasana yang aman damai, suasana yang kita tengok sejuk mata memandang, qurrata ayun, suasana qurrata ayun. Apa dia dalam ayat Quran? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, apa lagi? Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kita nak? Kita nak rumah kita ada suasana menyejukkan mata. Qurrata ayun, menyejukkan mata. Pandang isteri menyejukkan mata, pandang suami menyejukkan mata, pandang anak lelaki menyejukkan mata, pandang anak perempuan menyejukkan mata, pandang menantu menyejukkan mata, kan? Pandang keliling rumah menyejukkan mata, pandang dapur menyejukkan mata. Buka almari tengok baju-baju anak dara kita menyejukkan mata. Apa maksudnya baju-baju yang menyejukkan mata? Baju yang menutup aurat. Buka peti ais, tengok tuan-tuan barang-barang yang dibeli, barang yang menyejukkan mata. Tak ada satu barang yang syubhah. Tahu syubhah?
Syubhah yang kita anggap haram tapi kita buat juga, itu syubhah. Kita ya tak ya, betul tak betul, haram tak haram, haram tak haram. Ada dalam itu syubhah. Saudara, tengok bilik kita, tengok bilik tetamu kita, tengok peralatan-peralatan kita, tengok dapur kita. Kalau bersepah saja rumah, itulah rumah yang dikacau. Orang yang paling suka mengacau ni makhluk yang ada rumah kita ialah syaitan-syaitan yang bermerajalela dalam rumah yang panas itu. Syaitan ni dibuat daripada nur. Nur. Syaitan daripada nur. Satu hari tuan-tuan, yang ayat yang kalau kita baca, kita kata, syaitan kata, aku dibuat daripada nur, kau dibuat daripada tanah. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata syaitan? Aku dijadikan daripada cahaya, daripada api cahaya. Engkau dijadikan daripada tanah. Kenapa engkau yang nak memerintah dunia? Akulah yang patut memerintah dunia. Itu kata jin, kata syaitan. Ini jin syaitan inilah yang menjaga rumah kita. Saudara, di kipas ni kita. Bila dengar azan, anak laki-laki dengan suami di kipasnya. Lama lagi, lama lagi, lama lagi, jangan bangun lagi, jangan bangun lagi. Ada hadis, jika dia bangun ambil wudu, terungkai satu ikatan. Jika mereka keluar daripada rumahnya, teringkai satu ikatan. Bila dia masuk ke masjid, terungkai satu ikatan. Bila dia buat sembahyang tahiyatul masjid, terungkai satu ikatan. Tuan-tuan, inilah kerja-kerja syaitan. Jangan gemukkan syaitan. Jangan tuan-tuan, jangan gemukkan syaitan di rumah kita. Macam mana gemukkan syaitan di rumah kita? Yang pertama sekali tuan-tuan, makanan, jangan ada makanan yang syubhah, makanan yang haram. Dan makanan ini pula bukan makanannya. Punca duit yang dapat memberi makanan itu tentukan tidak ada yang syubhah, tidak ada yang haram. Hadis mengatakan, ya, daging yang timbul, daging yang membesar, hasil daripada barang makanan yang haram, yang layak bagi daging itu ialah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Can you imagine je nak berapa zalimnya seorang ayah? Minta maaf saya sebut ni. Ayah bulan ini dia claim dia sepatutnya 700, dia claim 1200. Kerana kewangan luluskan, bos kewangan pun luluskan, maka seminggu selepas itu dia dapat 1200, sepatutnya dapat 700 saja. 500 itu haram, haram, haram. Tiap-tiap bulan dia claim tak betul, false claim. Saudara bayang apa nak jadi kepada suami ini, apa nak jadi kepada ayah ini. Punya zalim ayah ini. Ayah ini memasukkan anak dan isterinya ke neraka Allah. Sebab daging-daging yang tumbuh hasil daripada benda yang haram akan mendekatkan dia kepada pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim ayah ini, zalim ayah. Okey. Tadi saya mengatakan tuan, apa benda lagi yang menggambarkan tuan-tuan dan puan rumah kita ni panas? Apa sebab panas? Yang kedua, saya kata sembahyang sunat dia tak ada. Yang kedua, Quran tidak dibacakan. Kena baca Quran dalam rumah. Semua dia kena baca Quran. Boleh, kalau tak boleh baca surah-surah nama surah-surah amma, juzuk amma ke bawah, ayat-ayat lazim. Kalau boleh selepas ini tuan-tuan puan, kalau sebelum kita mati, setidak-tidaknya tuan-tuan hafaz daripada wadduha sampailah qul a'udzu birabbin nas. Berapa surah? Wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas berapa? 10. Hafal tu. Sekurang-kurangnya. Berapa orang hafal? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Berapa orang yang hafal? Kalau umur 60 tak hafal lagi. Ramai tak hafal tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, saya test anak-anak muda ni. Ayat surah yang ke-114 yang terakhir dalam Quran, namanya surah An-Nas. Anak-anak kita tak boleh baca surah An-Nas. Tuan-tuan nak tahu tak? Saya cuba anak-anak. Tak boleh baca. Tak hafal qul a'udzu birabbin nas. Yang terakhir, surah 114 yang terakhir. Dia tak boleh hafaz. Tadi dekat masjid semalam, saya cerita mengenai budak-budak satu sekolah yang saya pergi. Tadi saya ada cerita ke sekolah. Saya pergi satu sekolah. Ustaz,
Saya ada cerita tak? Saya pergi satu sekolah bersyarah dengan guru-guru motivasi. Tak ada. Saya cerita. Saya pergi satu sekolah. Ustazah ni baru cerita ni dalam 6 bulan yang lalu. Saya tak menamakan sekolah mana, daerah mana, negeri mana. Kat Malaysia dia lah. Sekolah tu ada murid dalam 800 orang. Gurunya ada 85 orang. Saya diminta bagi ceramah kepada guru-guru 2.5 jam motivasi guru-guru. Saya pun pergilah. Daripada rumah saya ke tempat itu kira-kira dalam 3 jam lah baru sampai. Pergi bagi ceramah. Habis saya berceramah, guru besar, bukan pengetua, di sekolah menengah pengetua, guru besar. Kalau besar sekolah apa? Kalau sekolah menengah, pengetua. Jamu saya makan tengah hari. Makan tengah hari. Okay. Makan tengah hari, guru besar, pengetua sebelah saya. Di bawahnya guru penolong kanan, guru penolong kanan, dan satu lagi namanya guru subjek. Guru yang menjaga satu-satu subjek. Betul? Saya kira guru ramai sini guru kan? Guru penolong kanan ada kat sini, penolong kanan. Ada? Guru penolong kiri ada? Okey. Makan. Pengetua cerita kat saya. Atas inisiatif daripada ustazah dan ustaz. Dengannya ada 4 orang ustaz-ustazah di sekolah itu. Atas inisiatif dia, ustaz-ustazah di imtihan. Imtihan atau imtihan? Ujian salat kepada anak-anak ni tentang kebolehan mereka melakukan salat. Kepada 2 rukun. Pendekatan ni ialah pada 2 rukun, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang disebut. Rukun fi'li, rukun dalam pergerakan yang dilakukan dalam solat. Maka kanak-kanak sekolah yang 800 orang tadi dibagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, yang dikira-kira boleh melakukan solat daripada awal hingga akhir, daripada takbiratul ihram sampai memberi salam. Okay. Walaupun tak perfect, bacaannya tak perfect, tapi boleh diterima lah, boleh diterima. Kumpulan yang kedua, boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh. Orang putih kata so and so lah, so and so. Maknanya boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh. Kumpulan yang ketiga, yang bilangannya lebih besar daripada kumpulan kedua, kumpulan yang pertama, tak boleh. Saya terperanjat betul-betul. Saya tak pernah dengar ni. Saya dapat daripada pengetua sendiri. Lepas tu dikonfirm pula oleh satu sekolah yang lain. Bila saya memberikan ceramah motivasi untuk SPM. 3 sekolah bergabung tuan-tuan di satu masjid, saya bagi motivasi SPM. Nak periksa dah tu. Guru pengetua tu pun sama saja pandangannya. Bila saya sebutkan, dia sama pandangannya dengan guru yang saya pergi tadi. Pengetua tu kata, kategori yang ketiga ni ramai lagi. Apa dia? Bukan saja tak boleh salat, sebahagian daripada anak-anak ni, daripada mulut pengetua kata, mengucap pun tak boleh tuan-tuan. Mengucap pun tak boleh. Malam tadi saya bagi poin ini. Kita punya imam sana namanya Bahari. Betul? Ustaz Bahari. Tahu kenal Ustaz Bahari? Tak kenal. Ustaz Bahari ketua imam di Masjid At-Taqwa di Ulu Bernam. Pada masa yang sama, meja apa? Sungai Selisik. Ulu Bernam tak betul ke? Besar. Sungai Selisik. Saya cerita yang besar aja dia. Okey. Ustaz Bahari, dia dulu nikah. Bila saya sebut ada murid-murid yang tak boleh mengucap, betul doktor dia kata. Saya menikahkan orang, dia kata. Saya menikahkan orang, engineer menikah, tuan-tuan, doktor menikah, profesional menikah. Saya antara bendanya yang saya minta baca Fatihah, antara benda yang saya minta mengucap 2 kalimah syahadat. Ada yang mengucap tu Cina lebih teruk lagi daripada dia mengucap, tuan-tuan. Dia lebih teruk daripada Cina. Macam mana, tuan-tuan? Dia doktor, dia engineer. Inilah masalah besarnya. Kalau ikut-ikut ustaz tu, ni tak boleh dinikahkan ni. Dia kena pergi tokong nikah ni. Betul, tuan-tuan. Tapi inilah dia masalah dia, inilah masalah. Okey. Minta-minta anak cucu kita tak masuk dalam kategori 3 tadi.
minta anak kita, cucu kita, keturunan kita tak masuk dalam kategori ketiga yang tak boleh sembahyang. Bukan saja tak boleh sembahyang, bahkan tidak boleh mengucap doa syahadat. Apa pengetua tu kata? Dia mengucap asadu. Ada sekarang asadu Allah ilaha illallah. Illallah. Kan budak-budak kecil menyebut Allah. Asadu Allah ilaha illallah. Siapa boleh terima ucapan ini, tuan-tuan ni? Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana tu? Inilah masalah besar kita. Saudara, budak yang tak boleh mengucap tu, saya yakin ada di Ulu Bernam, ada di Kelompang. Ada. Kalau bapa tak kisah agama, bapa tak kisah masjid, bapa tak kisah Quran, bapa tak kisah nak jumpa imam, bapa tak kisah nak jumpa orang alim, inilah padahnya. Bapa tak pergi masjid, anak tak pergi masjid. Bapa tak sembahyang, anak tak sembahyang. Suami tak sembahyang, biasanya isteri tak sembahyang. Biasanya. Inilah yang berlaku. Ya Allah. Tapi kita bila cikgu cakap begitu, dan dalam kehidupan ibu bapa guru-guru, cikgu-cikgu kadang bawa tajuk ini, melenting mak bapak, tuan-tuan. Melenting mak bapak. Dia kata, cikgu tak ada cerita lain ke nak mengutuk mak bapak? Dia kata kutuk mak bapak tu. Mengutuk apa? Dia dah buat anak-anak ni dah streaming, bagi streaming. The first group, the second group and third group, and it was found the third group was the worst. Tak boleh. Tapi mak bapak tak boleh terima. Cikgu saja nak cari-cari kelemahan mak bapak. Itu pula, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Padahal sepatutnya kita terima kasihlah cikgu. Terima kasih. Saya tak tahu cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Saya lepas ni saya berjanji cikgu. Saya berjanji anak saya antaranya yang kategori 3 tu akan jadi kategori 1 dalam masa 3 bulan ni. Saya akan buat doktor. Saya akan buat cikgu. Patutnya. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Okey. Dalam pertemuan ini, saya nak bagi perhatian kepada kita yang warga tua ni. Ini saya rasa umur purata kat sini ni agaknya 60 ke Ustaz? Purata. 50 kata. Yalah, yang ini pun dah 54. 34. Dah balik ke belum ni Ustaz? Okey. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar betul-betul ni. Man atat alaihi sittuna sanah faqad azarallahu ilahi fil umur. Saya ulang balik. Man atat alaihi sittuna sanah faqad azarallahu ilahi fil umur. Siapa yang sudah sampai umur 60 tahun, dengar ni, siapa yang sudah sampai umur 60 tahun, maka Allah tidak akan menerima apa jawapan daripada mereka sekiranya mereka tidak dapat diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sekiranya mereka tidak dapat diselamatkan di akhirat nanti. Tak ada jawapan pasal umur dah 60. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Tak faham? Siapa yang sudah hidup di dunia ini sampai umur 60 tahun, mati, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya dia, Allah akan bagi tahu dia, kenapa kamu tak akan aku masukkan ke dalam syurga? Kenapa kamu aku tak boleh letakkan di bawah arasy? Kenapa aku tak boleh kamu letak bagikan kamu buku catatan di tangan kanan? Kenapa? Pasal apa? Saudara, dia tidak ada jawapan di sisi Allah. Pasal dia sudah hidup 60 tahun, sudah cukup untuk menjadi orang-orang syurga, ahli syurga. Sudah cukup amalan ahli syurga. Sudah cukup bawa isteri ke syurga. Sudah cukup bawa anak ke syurga. Sudah cukup bawa cucu ke syurga. Sudah cukup bawa jiran tetangga ke syurga. Pasal dia sudah hidup 60 tahun. Tetapi masalahnya yang hadis ni, kenapa umur 60 tahun engkau tak boleh baca Quran lagi? 60 tahun. Tuan-tuan ada siapa ada handphone? Ustaz ada handphone? Siapa ada handphone? Ustaz.
Kita kira Ustaz ya. 1 tahun Ustaz. 1 tahun ada 365 hari. Betul? Kali 60 tahun Ustaz. Berapa hari dia hidup? 21.900 hari. Takkanlah 21.900 hari tak boleh baca Quran. Tak boleh peruntukkan dalam seminggu, 2 minggu daripada itu untuk baca Quran, untuk menghafaz Quran, untuk baca Quran, untuk tahu tajwid Al-Quran, untuk tahu makhraj Al-Quran. La ilaha illallah. 21.900 hari tuan-tuan. Kebanyakan kita ni sudah hidup 21.900 hari. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan sekarang ni, berapa orang yang boleh jawab? Berapa rukun salat? Berapa rukun salat? Berapa? Okey, siapa yang boleh bagi yang pertama sampai ke 13? Saudara, berapa orang yang tahu makna Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni? Makna berapa orang yang tahu? Dah hidup 21 tahun 900 hari. 21.900. 21.900 hari. Kalau 1 hari tuan-tuan, kalau seminggu kita hafal makna Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, seminggu cukup. Takkan seminggu tak boleh tu. Bahasa Melayunya apa? Tapi kalau tak tahu juga macam mana 60 tahun ni, macam mana 21.800, 21.000 kira kan? 21.900 hari. Okey. Daripada 21.900 hari ni, kita dah kahwin, katakan setengah daripada umur kita dah kahwin. Maknanya tuan-tuan dekat dekat 12.000 hari kita dah kahwin bersama isteri kita. Setengah daripada 12.000 hari kita dah kahwin dengan isteri. 12.000 hari. Kenapa tak didik isteri dalam 12.000 hari itu? Kenapa tak ambil 1 hari didik isteri, 1 hari didik anak, 1 hari didik Al-Quran, 1 hari didik salat, 1 hari bawa jumpa orang alim? Tak juga buat, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Ustaz kira yang kedua, Ustaz. Yang kedua 305 Ustaz, 1 hari sembahyang 5 waktu. 1 hari sembahyang 5 waktu. Okey? Jadi 1 tahun 365 hari. 5 kali 365 hari berapa Ustaz? 5 kali 365. 1,800. Betul? 1 hari kita sembahyang 5 kali 5 waktu. 1 tahun 365 hari. Jadi 5 kali 365 hari 1,800. 1,850. Okey, itu 1 tahun. Kan? Katakanlah kita tinggal sembahyang 20 tahun kali 20 tahun Ustaz. Kali 20. 36.500 tinggal sembahyang. Ini serius ni tuan-tuan, ini serius ni. Apa makna tinggal sembahyang tuan-tuan tengok? Apa makna tinggal sembahyang? Sampai waktu zuhur, hingga luput waktu zuhur, masuk asar tak sembahyang, itu tinggal sembahyang. Masuk zuhur sampai luput waktu zuhur, asar tertidur, itu tinggal sembahyang. Masuk zuhur sampai waktu asar, pening kepala, pitam, sampai asar, itu tinggal sembahyang. Tuan-tuan, kemudian tu sakit yang berulang-ulang antara zuhur dengan asar, itu tinggal sembahyang. Apalagi tuan-tuan, malas nak sembahyang, itu masuk dalam tinggalkan sembahyang. Apalagi tuan-tuan, bacaan-bacaan tak betul dalam sembahyang, itu maknanya tinggalkan sembahyang. Bacaan tak betul, maknanya tak sembahyang. Wudu tak betul, maknanya tinggallah sembahyang. Jangan bermain tuan-tuan. Wudu tak betul, sah tak bersembahyang? Tak sah sembahyang. Okey. Tadi 36,000 salat dalam masa 20 tahun yang termasuk dalam kumpulan yang diqada, tidak diqada. Saya nak bagi tahu, hukum qada fardu,
Hukum qada wajib. Hanya qada saja yang tuan-tuan boleh sembahyang di waktu-waktu tahrim. Bila waktu tahrim? Bagi tahu saya, bila waktu tahrim? Waktu yang haram sembahyang bila? Selepas subuh dan satu lagi selepas asar. Tetapi sembahyang qada boleh dilakukan pada waktu tahrim, selepas subuh dan selepas asar. Maknanya pentingnya qada itu. Tuan-tuan, apa jadi kalau tidak qada? Siapa yang menunggu kita nanti? Okey, ulama ada dua pendapat, ada school of thought, two school of thoughts. Satu yang qada not negotiable, mesti qada. Habis zuhur qada zuhur, habis zuhur asar qada asar, habis maghrib qada maghrib, habis isya qada isya, habis subuh qada subuh. Nombor dua, qada juga. Apa lagi satu? Taubat juga. Zuhur, qada zuhur, sembahyang taubat 2 rakaat selepas itu. Tuh. Ada pendapat yang ketiga. Qada juga. Ini pasal kita nak macam mana cara kita nak menangani ni. Nak jumpa Allah ni. Qada tak qada ni. 36,000 salat tak qada ni. Apa nak buat? Yang ketiga, qada juga, taubat juga. Satu lagi tuan-tuan, derma juga, infak juga. Ustaz nak buat lagi, nak tambah lagi. Nak tambah bangunan lagi. Bangunan untuk warga emas nak tambah lagi. Nak buat kelas tahfiz lagi. Nak buat tahfiz lagi tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kat sini cikgu-cikgu ni ada 4 rumah sewa. Satu rumah sewa kat sini berapa kalau 3 bilik? Rumah sewa 400, 500. Cikgu ni ada 4 rumah sewa, 2,000 tuan-tuan. Mulai bulan ni cikgu terus bagi 2.5%. Tu saka zakat tu kira apa? Bagi setiap bulan. Pergi kepada bank namanya SI. Buat standing instruction 2.5%. Dengan tadi rumah sewa tadi berapa ribu tadi? 2,000. 2.5% kali 2,000 berapa? 2 kali 5, 10, 24, 500. 500 cikgu. Jangan menggigil cikgu. 500. 500 ke 50? Ha? 2,000. 2.5%. 50 kot. 50 sebulan cikgu. 50. Boleh tak bagi 50? Boleh. Tiap-tiap bulan standing instruction. Tuan-tuan pergi kepada bank, tak salah, RHB ke, Maybank ke, Bank Islam, bagi tahu dia. Katakan setiap 30 hari bulan saya hendak tuan potong terus RM50 atas nama ni Raudatul Arifin. Ada nombor akaun kan Raudatul Arifin? Ada. Raudatul Arifin, nombor akaunnya sekian-sekian. Tanpa tuan-tuan sedari, tuan-tuan, setiap bulan, without you knowing it, your deposit is to be deducted every month for RM50, RM50. Sebulan RM50. Tuan-tuan boleh hidup 20 tahun lagi. 1 tahun RM600. Kali 20 berapa? 6 kali 2 12. RM12,000. 12,000 kan? 12,000. RM12,000. Tuan-tuan banyak RM12,000. Tuan-tuan mati sudah ada deposit dalam bentuk bangunan. Tuan-tuan kontribut RM12,000. Inilah amal jariah. Siapa yang guna di situ, kencing di situ pun tuan-tuan dapat pahala. Dibuang najis kat situ pun tuan-tuan dapat pahala. Majlis ilmu pun tuan-tuan dapat pahala. Dia mengantuk duduk dalam majlis ilmu pun tuan-tuan dapat pahala. Betul. Anak dia datang, tuan-tuan dapat pahala. Ada anak tadi tuan Puan Sofia datang. Kalau datang ni merayakan hari jadi ni, dekat sini dah jadi satu pesta dekat sini ni. Ramainya anak yang datang. Setiap yang datang tu merayakan ibunya, orang yang tadi dapat pahala tu, cikgu tadi, yang rumah sewa tadi dapat pahala. Allah tuan-tuan, ini adalah nama amal jariah. Apa arti amal jariah? Mengalir. Pahala yang mengalir berterusan. Boleh tak RM50 bagi kepada sini? Itu rumah sewa 4. Saya rasa ada rumah sewa 10. 10 ada tak Ustaz rumah sewa 10?
Ada, dia kata ada. Saya nampak, saya tahu siapa. Gaya itu saya tahu dah. Ha? Tuan-tuan, dia kata saya pula tuan-tuan. Tengok dia nak mengelak. Dia nak mengelak ni tuan-tuan. Dia tak berapa biji rumah sewa dah ni. Apa yang saya nak sebut? Inilah amal jariah. Mati anak Adam, tuan-tuan mati anak Adam. Tadi saya dah sebut dah hadis ini. Hadis ini saya dah sebut tuan-tuan dan puan di masjid tadi. Mati anak Adam, semuanya tidak ikat dia masuk dalam kubur. Semuanya tak ikut. Yang ikut masuk kubur ada 3. Yang ikut masuk kubur ada berapa? Tuan-tuan selalu dengar ni, saya nak ulang aja ni. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Ikutlah susunan dia. Amal jariah. Daripada berapa rumah sewa tadi? 10 pula dah, 10 dah. Dia pula nak nambah dah. 4 tadi 4. Kan? Yang kedua apa dia tak? Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dekat sini setiap hari Ahad Ustaz setiap hari Ahad ada kuliah duha macam ni. Setiap hari Ahad. Datanglah tuan-tuan, datanglah. Apa nak buat dah tua? Tak ada kerja tuan-tuan. Cikgu dah pencen. Profesor dah pencen. Apa lagi tuan-tuan? Apa nak menong-menong dekat dapur tu pasal apa tuan-tuan? Apa pun tak menong-menong kat dapur tu. Apa nak tengok isteri basuh pinggan? Nak buat apa? Serius lah tuan-tuan. Tuan-tuan saya ada kawan. Malulah kawan-kawan saya ni orang, tak malu tuan-tuan orang besar-besar. Ada kawan saya dah pencen lama, dia baru pencen. Saya tanya dia, Mat, dia Datuk Seri, saya panggil Mat, dia kawan dengan Mat. Kamu buat apa pencen-pencen ni? Apa dia kata tuan-tuan ni? Son, I don't know what to do, son. It's boring, staying at home and looking at your wife. How much can you look at your wife? Dia kata. Apa aku buat? Dia kata. Pagi-pagi aku main golf. Hari-hari aku main golf sampai pukul 1 tengah hari. Hari-hari main golf. Kesian tuan-tuan, kesian. Betul-betul kesian. Bayang tuan-tuan. Ramai yang macam ni tuan. Ramai yang macam ni. Pasal dia tidak dilatih daripada awal. Masa dia bekerja dulu jadi KSU, dia ketua setiausaha kementerian, jadi ketua jabatan, jadi ketua pengarah dan sebagainya. Dia jauh daripada masjid, dia jauh daripada surau, dia jauh daripada ustaz, dia jauh daripada majlis ilmu. Bila dia pencen, dia rasa janggal sangat nak ke surau. Dia tak tahu nak meletakkan diri di ke surau macam mana dia. Dia tak tahu nak pakai kain. Setengahkan kawan saya tuan-tuan, pakai kain pun tak tahu. Serius tuan-tuan, dia pakai pijama, dia pakai kain tu, bila dia lipat tu, la ilaha illallah ya Allah. Sekali-sekali dia pakai samping tu tuan, gugur samping tu. Betul tuan-tuan. Tak cantik cara dia lipat, pasal dia tak biasa. Lagi satu tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan pergi surau, pergi masjid, tuan-tuan tengok orang duduk tahiyat akhir. Ada orang yang duduk tahiyat akhir tuan-tuan, punya tak selesa sampai menyengit macam ni. Dia nak sesuaikan dia punya kaki tu. Itu maksudnya orang yang jarang semayang tuan-tuan. Senang je nak tengok. Tengok tahiyat akhir. Betul tak kaki dia bersilang? Betul tak punggung dia letak ke lantai? Betul tak kaki belakang dia, tuan-tuan, jari-jari itu diletakkan sedikit menghadap kiblat? Kalau dia menyengit macam ni tuan-tuan, menyengit macam ni. Kalau gemuk pula lagi menyengit. Maknanya jarang semayang dan tak pernah semayang. Kesian. Kita pandang dia bukan nak kutuk dia, kita pandang dengan kesian. Kesian. Inilah yang berlaku banyak kawan-kawan saya tuan-tuan. Saya dulu ahli politik. Saya ahli parlimen. Tuan-tuan tahu tak saya pernah jadi ahli parlimen? Bukan pengulu saya ni. Bukan ketua kampung. Ahli parlimen. Saya adun, saya exco. Tuan-tuan tahu exco? Exco ni kalau Sabah Sarawak, dia namanya menteri. Menteri negeri. Exco. Saya jaga agama. Semua masjid Selangor saya jaga, semua sekolah agama saya jaga, semua madrasah saya jaga, semua surau saya jaga, semua bangunan saya jaga, semua kelengkapan saya jaga. Satu Selangor saya jaga. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi saya bertemu dengan banyak manusia. Lepas tu saya ada sikit bisnes sikit-sikit. Bertemu dengan orang bisnes. Lepas tu tuan-tuan dan puan, saya buat dengan kursus-kursus saya, kursus korporat saya. Saya bertemu dengan ramai orang korporat. Jadi tuan-tuan, minta maaf saya dah sebut tuan-tuan.
yang tak boleh baca Quran tu, majoriti yang saya jumpa tak boleh baca Quran tu. Ada yang swasta tuan-tuan gaji 47,000 sebulan tuan-tuan. 47,000 sebulan. Kursus dengan saya 4 hari. Bila aku suruh 4 hari tu macam kawan-kawan dah. Dia cepat mesra ya. Sekali-sekali tuan-tuan, kau semakkan apa ni? Dia bagi saya san ni. Kau semakkan Quran aku tengok macam mana. Aku boleh baca tak boleh baca? Bukalah Quran. Buka Quran tuan-tuan untuk dia. Saya ambil surah yang terakhir, surah 114, surah An-Nas. Saya tanya dia, kau tunjuk kat sini. Aku engkau aja, padahal dia Datuk Seri ni. Aku engkau aja. Kau tunjuk kat aku. Tunjuk. Min syarril waswasil khannas. Tunjuk mana? Tak boleh tunjuk tuan-tuan. Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk. Gaji 47,000 sebulan. Macam mana dia nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak bertemu dengan Allah tuan-tuan? Surah yang terakhir, surah ke-114. Min syarril waswasil khannas. Tak boleh tunjuk maknanya. Dia tak kenal huruf. Ada seorang kawan saya, perempuan. Dia ustazah. Masters di Azhar, ustaz. Dia masters di Azhar dalam bidang Al-Quran. Masters dalam bidang Al-Quran, buka Akademi Al-Quran di Kelang khas untuk orang-orang dewasa. Akademi Al-Quran khas untuk orang dewasa di Kelang. Di guru Quran, masters degree. Masters Quran ni Azhar ni hebatlah tuan-tuan. Perempuan. Apa dia beritahu saya? Yang datang jumpa saya ni, yang mendaftar dengan saya umur 50, 60, 70, 80. 70% daripada dia tak boleh baca Quran. Ada 30% tak kenal huruf Al-Quran. Tuan-tuan, 30% tak kenal huruf Al-Quran. Nak mati dah ni. Setengahnya darah tinggi. Orang kencing tuan-tuan, orang kencing tuan-tuan. Orang kencing boleh mati, pokok-pokok boleh mati di kencingannya. Ini tuan-tuan gemuk, segala-gala semut gemuk bila dia kencing. Kencing manis tuan-tuan, dia punya kencing manis. Pinggang dah sakit, lutut dah sakit. Tuan-tuan, jantung dah sakit, darah pam dah tak betul dah. Kejap-kejap hitam. Dalam keadaan itu tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kematian sudah terbayang di dalam kepalanya, dah ada kematian dah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan jangan jadi macam itu. Dan kita kena selamatkan orang ni. Bukan saya nak kutuk orang ni, tidak. Selamatkan orang ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Talk to them. Motivate them. Advise them. Show them the way. Tunjuk jalannya. Dan kemungkinan tuan-tuan, pakcik kita. Kemungkinan sepupu kita. Kemungkinan besan kita. Besan. Anak dia kahwin anak kita, kita besan kan? Beras macam mana beras? Biras. Biras macam mana biras? Ya? Kahwin adik-beradik. Mana pula kahwin adik-beradik pula? Isteri adik-beradik. Itu biras. Okay. Sesuatu yang betul sekalian. Balik tadi. Untuk rumah kita ni, yang pertama tadi, perbanyakkan sembahyang waktu jangan tinggal, dan tambah dengan sembahyang sunat. Apa sembahyang sunatnya? Nak cerita dia betul-betul. Sebulan yang lepas, saya jumpa Ketua Polis Negara yang baru, Tan Sri Razarudin. Tetapi Facebook saya memang ada gambar tu lah. Dalam profil saya pun itulah gambarnya, saya dengan dia. Ya. Ketua Polis Negara tuan, Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara antara polis ni dia nombor berapa agak tuan? Dia nombor berapa dalam polis? Ketua Polis Negara. Tak ada nombor apa ni? Agak-agak. Tak tahu. Satu. Dia nombor 1. Tan Sri Razarudin. Saya jumpa dia keluar daripada biliknya, dia peluk saya tuan-tuan, ya Allah. Punya humble. Peluk saya. Lama dia peluk saya. Ajak saya minum. Jumpa pagi dia ajak minum semua. Ikut ADC dia, yang jaga dia kata,
Jarang sangat dia berjumpa orang, bagi ruang sampai 1 jam 10 minit. Saya dibagi ruang 1 jam 10 minit. Dengan sibuknya dia. Dia jaga semua tuan-tuan. Dadah dia jaga, rompak dia jaga, judi dia jaga, night club dia jaga, pezina-pezina dia jaga. Okey. Commercial crime, orang-orang yang yang meniaga tu, menipu antara satu dengan lain, dia jaga. Scammer dia jaga. Apa lagi polis tak jaga tuan-tuan? Beritahu saya apa lagi polis tak jaga? Ada polis kat sini tak? Semuanya tak ada. Nurse tak ada, polis tak ada. Semua dah jaga. Tapi saya nak bagi tahu apa kualiti yang ada kepada dia ni. Hari-hari dia tak pernah tinggal sembahyang duha, tak pernah tinggal sembahyang duha. Sibuknya dia. Sibuk bukan macam cikgu pencen, bukan. Kena cikgu hari ni, teruk cikgu ni. Sembahyang duha tak pernah tinggal. Malam-malam beritahu saya, tak pernah tinggal. He never miss. Apa dia? Listening to kuliah. Melalui telefon dia akan mendengar tiap-tiap malam setengah jam sebelum tidur. Setengah jam dengan kuliah. Kuliah dengan pilihan daripada penceramah-penceramah pilihan. Setengah jam mesti setiap malam. Apa lagi? Perjalanan daripada rumah ni ke rumah, ke office, dia ada counter tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang besar tuan-tuan, nombor 1 dalam polis tuan-tuan, nombor 1. Gaji begitu gini agaknya dalam 40-50 ribu tuan-tuan. Tapi jiwa agamanya kuat, hati agamanya kuat, komitmen agamanya kuat. Inilah yang kita nak. Kemudian 3 hari yang lepas saya jumpa pula Ketua Polis Negeri Selangor. Ini Selangor ni, nama dia Datuk Husin. Jumpa dengan dia, dia pejabat dia. Saya cadangkan beberapa program untuk dibawa untuk dijalankan dalam polis. Terus terima 14 hari bulan ni dia akan panggil semua OCPD. Ada 16 OCPD di sana. Dia akan panggil semua OCPD, semua pegawai kanannya, minta saya dalam masa 2 jam memberikan satu kuliah motivasi khas kepada OCPD dan pegawai kanan di negeri Selangor ni. 14 hari bulan. Saudara-saudara, inilah kerja kita buat. Inilah tuan-tuan kena buat. Jadi balik tadi. Sembahyang waktu, sembahyang sunat ditambah. Nombor 2 apa saya kata tadi? Quran. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Hari-hari. Tuan-tuan pastikan you have got to put it down in your schedule every day. Mesti ada ruang baca Al-Quran. Mesti. Okey. Untuk Al-Quran, saya yakin kat sini ada budak-budak tahfiz, budak-budak yang hafaz Quran, anak muda yang hafaz Quran. Kat sini lah, kawasan ni. Ramai. Ustaz-ustaz ramai ni, ustaz ni. Imam ni tuan-tuan, ustaz imam ni. Saya harap tuan-tuan buatkan diri dengan keluarga namanya tahsin Al-Quran. Apa tahsin Al-Quran? Memperbaiki bacaan Al-Quran. Kena buat tuan-tuan. Kena buat. Memperbaiki bacaan Al-Quran, jumpa ustaz, jumpa budak-budak tahfiz, panggil ke rumah, masak mihun sikit, bagi dia makan. 1 bulan kita bagilah dia RM100 untuk isteri dan anak-anak. Dan untuk neighbor, jiran-jiran kita panggil sekali. Sebulan dia datang 2 kali RM100. 1 kali RM50, 2 kali RM100. Belikan minyak motosikal dia. Takkan tak boleh. Sebab daripada kita kecil sampai sekarang belum pernah kita berdepan dengan guru tuan-tuan, guru Al-Quran. Yang cantiknya mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran tuan-tuan, bukan dalam bentuk talaqi ramai-ramai tu. Tak boleh. Dia dalam bentuk namanya musyafahah. Apa musyafahah? Ustaz, apa musyafahah Ustaz? Musyafahah baca Quran, seorang guru, seorang murid, seorang guru, seorang murid, itu musyafahah. Nak baca dia tuan, musyafahah ni, kita nak tengok dia buka mulut, nak tengok lidah dia. Makhraj, depan lidah, tengah lidah, belakang lidah.
Nak tengok pula langit-langit. Nak peluk tuan-tuan, gusi sebelah kiri, gusi sebelah kanan. Nak tengok pula tuan-tuan, gigi sebelah depan, gigi sebelah belakang. Itu semuanya ada kaitan dengan makhraj. Tak betul. Dod. Macam saya sebutkan masjid tadi. Waladdallin. Dod. Bukan walado. Walado salah. Tak boleh. Do. Tadi saya sebut dekat masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukan alham. Alham tak betul. Macam mana? Habdas. Alham. Ha. Bukan alamin. Ain. Salah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salah. Berapa orang tuan-tuan sudah baca di depan orang yang faham Al-Quran sepanjang hidup tuan-tuan dah umur 60 tahun ni? Bagi tahu saya. Kalau tak ada, saya bagi tahu, isteri kita ni sembahyang, dia membaca secara sir baca dalam hati. Suami tak pernah dengar bacaan Quran dia. Wajib bagi suami itu mengetahui kebolehan isteri kita membaca Quran, terutama surah Al-Fatihah. Wajib. Tadi macam mana? Inilah benda juga. Jadi kita okey. Nombor 3. Quran. Lepas Quran tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam rumah kita ni kena banyak berjumpa dengan orang alim. Kena tuan-tuan. Ayah saya tuan-tuan dan puan, ayah saya namanya Haji Ali bin Haji Umar. Dia ni guru agama, dia imam dan dia guru Quran. Mak saya guru Quran. Dia tuan-tuan dan puan, ada satu orang alim, ada orang Arab namanya Syekh Mahmud Bukhari. Syekh Mahmud Bukhari ini mengajar di Kelang. Saya orang Kelang kan ya. Mengajar Ma'had Hishamuddin namanya. Ada orang Arab tuan, orang Bukhari, orang Bukhara. Tahu orang Bukhara kat mana? Mana Bukhara? Bukhara kat mana? Bukhara tu dekat Turkmenistan, tetap apa ni, Azerbaijan semua tu, itu Bukhara kat sana tu. Bukhari, tetap Imam Bukhari yang periwayat hadis Imam Bukhari. Daripada situlah, daripada Bukhara. Jadi Syekh Mahmud Al-Bukhari. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu, ayah saya ni bila ada orang alim, dia jumpa orang alim, mesti dibawa ke rumah. Mesti dibawa ke rumah, dia bagi tahu dengan mak saya buat roti canai. Mak saya ni pakar roti canai tuan-tuan. Dia terbalikkan dia punya dulang tu. Dia anyam mata dulang yang terbalik tu. Dia taruh telur tuan-tuan. Dia punya dalca mak saya ni sehingga ini belum ada yang menyayangi kebolehan mak saya masak dalca. Sekali kita ramas tu memancut sampai ke siling tuan-tuan. Punya sedap. Apa dia bawa Arab ni? Nanti bapak saya tuan-tuan ada satu gelas, orang Turki bagi dia gelas, tinggi gelas macam ni. Tuan-tuan makan, nanti gelas tu yang air yang penuh tu diminta Arab tu minum dulu. Lepas Arab tu minum tuan-tuan, bapak saya bawa gelas tu. Isteri mak saya minum, adik saya babang saya minum, kakak adik saya minum, saya terkakak, saya adik. Saya minum sampai akhir saya minum. Apa yang saya buat tuan-tuan? Nak dapat keberkatan ulama seperti ini. Saya masa tu dah besar sikit. Dalam hati saya bila nak minum ni, Arab ni gosok gigi ke tidak? Itulah ayah saya buat. Hasil daripada itu lahirlah manusia macam Hasan Ali ni. Kalau ayah saya tak buat macam itu tuan-tuan, tak ada keberkatan dalam hidup. Sombong. Saya akan jadi manusia yang sombong. Saya ahli parlimen boleh sombong. Saya exco boleh sombong. Saya businessman boleh sombong. Saya ada PhD saya boleh sombong. Tapi pasal ayah saya didik dengan ulama-ulama ni. Bila dah tua macam ni, saya bergabung pula dengan Profesor Harundin, Datuk Ismail Kamus, Datuk Hasan Din, Datuk Hashim Yahya, bekas mufti kerajaan Islam Datuk Ishaq Bahrum namanya. Tuan bayangkan itu kawan saya. Jadi maknanya hidup ni selalu dikelilingi orang-orang yang macam ini.
Jadi akhirnya pandangan kita tuan-tuan ikut pandangan mereka. Gerak-geri kita ikut gerak-geri mereka. Adab kita ikut adab mereka. Cara hidup mereka ikut cara mereka. Ini dia. Ini dia tuan-tuan. Penting sangat. Jadi ibu-ibu yang datang kemari ini, ayah-ayah yang datang kemari, inilah dia. Tuan-tuan datang kemari ni, duduk ni. InsyaAllah nak dibesarkan lagi ni. Sekarang kita ada 14 orang 14 orang dan bilik semua ada 24 bilik. 24 bilik tuan-tuan dan puan. Nak besarkan lagi. Ada orang tak sanggup nak pergi tingkat 2 macam mana? Tak sanggup nak pergi tingkat 2. Semua tingkat bawah, semua berebut kat bawah je. Kat bawah. Besok lagi bawah tuan-tuan. 6 kaki di bawah lagi besok. Nak buat lagi tuan-tuan dan puan. Ingat ni, cikgu yang ada rumah sewa tadi ingat berapa sebulan? Berapa sebulan tadi? RM50. Bagi tiap bulan. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan orang alim. Yang keempat, yang kelima. Yang keberapa sekarang? Yang keempat tuan-tuan, yang keempat. Saudara-saudara, dalam hidup ni ada satu benda yang tuan-tuan mesti rangkumkan diri, ikatkan diri. Tempat itu namanya masjid dan surau. Jangan tinggal masjid dan surau. Allah. Dah 1 jam bersyarah, baru nak tuang. Terima kasih Ustaz. Allah, terima kasih Ustaz. Ini beli kat mana ni Ustaz? Orang wakaf. Wakaf ni masya-Allah tuan-tuan. Cantik ni gelas tu tuan-tuan. Ini gelas Ustaz kahwin dulu kot ni. Ustaz. Yang kelima tadi apa? Masjid. Sampai pada peringkat tuan-tuan sampai peringkat perempuan pun sekali. Sampai pada peringkat perempuan dinamakan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Apa dia? Mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Datang seminggu sekali tak mungkin rindu kepada masjid. Datang waktu isyak saja, subuh tak datang, maghrib tak datang, asar tak datang, takkan rindu kepada masjid. Yang dah pencen ini, yang akan menyumbang RM50 sebulan 4 rumah sewa ni, pastikan rumah tuan-tuan, kehidupan tuan-tuan sekarang ni ada 3 stesen. Ini cara Nabi. Nabi has 3 stations in his life. He always put himself in 3 stations every day. Stesen yang pertama, rumahnya. Nabi bereskan rumahnya dengan agama. Nak buang air kan? Ini berapa rumah sewa ni? Okey. Saudara, yang pertama tadi saya katakan bereskan rumahnya dengan amal agama. Apa makna bereskan agama? Anak sembahyang tak tinggal, anak baca Quran tak tinggal, isteri baca Quran tak tinggal, suami baca Quran tak tinggal, sembahyang sunat tak tinggal, Quran tak tinggal. Itu dia. Masuk saja rumah dia sudah terbayang. Ingat tadi yang budak-budak umur 2 tahun 3 tahun. Masuk aja suasana sejuk saja. Suasana sejuk apa tu? Angin hembusan daripada syurga. Itu rumah kita. Angin hembusan daripada syurga. Kena buat. Nombor 2, rumah beres, masjid. Kenapa masjid? Saudara, hadis mengatakan kalau ada hidayah nak diturunkan ke bumi, Allah turunkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita berusaha kepada hidayah, tapi kuasa yang memberi hidayah, kuasa mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau hidayah nak diturunkan di bumi ini, bukan di atas bukit, bukan di atas gunung, bukan di laut, bukan di tanah pamah, bukan di sawah, bukan. Hidayah akan diturunkan. Allah memilih rumah Allah namanya masjid. Di situlah tempat hidayah. Jadi kita yang datang masjid, sambut hidayah. Tapi kalau pergi Tesco aja, pergi Giant aja,
Pergi e-konsep. Sini apa yang besar ni? Suruh bangkit yang besar. Apa dah? Sini. Tak ada. Ha? E-konsep. Kat mana e-konsep? Kat sini, kat ni. Oh, kat sini tak ada. Kalau kubu. Batang kali. Jauh Batang Kali dari sini. Setengah jam. Oh, ni muka-muka e-konsep belakang ni. Tahu tak? E-konsep semua tu tak boleh pergi. Bukan tak boleh pergi. Tapi jangan ghalib. Tahu ghalib? Ghalib. Jangan ghalib. Ghalib maknanya buang masa. Patutnya kita beli konsep. Dah tulis semuanya apa nak beli. Nak beli 7 barang. 7 barang 10 minit. Beli. Masuk kereta. Bayar masuk kereta. Balik. Tak ada pun nak buat. Buka Quran. Mutalaah Quran. Hafaz Quran. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Hafal. Hafal dengan sebutan betul. Hafal dengan makhraj betul. Hafal dengan tajwid betul. Okey. Yang keenam, ahli-ahli dalam rumah itu jangan terlibat dalam lara. Macam mana dia lara? Eja Quran ni macam mana? Lara. Siapa yang boleh eja lara, eja dalam Quran? Macam mana? Macam mana? Siapa yang boleh eja? Tak saja. Salah pun tak apa. Betul lagi. Bagus. Apa? Lara macam dia. Lara. Lam alif. Oh, lam alif tak betul lah tuan. Macam mana? Macam mana dia? Oh, rumah ini milik rumah sewa dah balik dah ni. Macam mana dia lara? Lam ra alif tak betul. Macam mana dia ala? Macam mana dia ala? Takkan ailam. Ailam ya. Ya tu titik ke tak titik kalau ala? Kalau titik jadi apa? Ali. Semua dia tu lara, lam, ra, ya tak bertitik. Lara. Kalau ya bertitik jadi apa? Lari. Apa arti lara? Lara maknanya melibatkan diri dalam kerja-kerja, dalam apa juga bendanya yang tidak ada kaitan dengan Allah dan Rasulnya. Lara. Apa lara? Misalnya apa lara? Saya selalu cakap, hari Minggu ni selepas kuliah subuh pergi makan capati, pergi makan roti canai, pergi makan roti Arab. Duduk situ sepatutnya kita duduk 15 minit, akhirnya kita duduk 1 jam setengah di kedai itu. Lebih daripada 15 minit itu lara namanya, lara. Tanda. Itu yang berlakunya. Apa lara tuan-tuan? Layan, ngantuk, nak tidur. Dah tidur. Malam dah cukup 6 jam. Tambah lagi siang dah 2 jam. Tidur lagi. Layan, nafsu tidur. Lara. Apa lagi lara? Lara tuan-tuan puan, insya-Allah ya. Katakanlah pertandingan bola sepak Piala Dunia. Kita jaga pukul 3 pagi, kita berjaga. Jaga pukul 3 sekarang ni tuan-tuan tahu Habib. Tahu tak? Wrestling tahu wrestling? Oh sekarang ni musim wrestling lah. Tengok. Saya pun tengok. Seronok tengok orang Islam kan menang aja dia Habib ni. Hebat tuan-tuan. Kita tengok, katakanlah kita tengok pukul 3 pagi. Tengok pukul 3 pagi, buka televisyen sampai pukul 4. Tapi tuan-tuan, tahajud 1 rakaat pun tak buat. Terus tidur balik. Oleh kerana kita jaga sampai 3 jam, subuh tak bangun tuan-tuan. Lebih daripada lara lagi tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan tengok nanti Piala Dunia. Betul tak? Piala Dunia memanglah pukul 3 bangun. Pukul 2 pagi bangun. Dan Piala Dunia pernah berlaku dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tak? Kita bulan Ramadan, Piala Dunia. Tak semayang tuan-tuan. Terawih pun tak buat. Pasal Piala Dunia. Itu lara. Apa lagi lara tuan-tuan? Mengutuk orang. Balik majlis kahwin tuan-tuan, kita kutuk pengantin, kita kutuk ayah pengantin. Kau tengok ayah pengantin tu, poket dia sampai 8. Aku tengok, aku intai. Cucu dia datang, kejap ambil daripada poket kiri, kejap ambil daripada poket kanan. Yang dia ni tak ada kerja pun mengintai orang pula. Ngumpat atau mengumpat?
Aku dengar mak andam ni sampai 2 betul. 2 mak andam. Keluar-keluar pengantin pucat. Enggak mata. Lara ini lara ni. Allah tak suka ni. Allah marah ni. Tak boleh. Dekat sini tuan-tuan, yang saya tahu ni, bangun pagi dengan tahajudnya, dengan kuliah-kuliahnya, malam ada kuliah sebelum tidur pukul 10.30, pukul 11, tak ada masa nak lara kat sini tuan-tuan. Kat sinilah. Kejap-kejap Al-Quran, kejap-kejap ustaz, kejap-kejap kuliah, kejap-kejap tauhid, kejap-kejap tajwid, kejap-kejap mana ada masa. Mana ada masa. Ingat tak tadi? Kita tinggal sembahyang tadi berapa banyak tadi? Tinggal sembahyang yang tak diqada lagi. Berapa banyak? 21,900. Bukan 21,000 tadi. 36,000. Ustaz? Ustaz pun dah lupa dah. La ilaha illallah. Ustaz ni lara betul. Tunggu kita gurau ni Ustaz. Kau tak gurau dia. Bukan senang nak bersyarah pukul 11 tu Ustaz. Tak senang. Tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Yang belakang tu kejap-kejap dia nampak saya jauh, kejap-kejap nampak saya dekat. Dah jauh dekat, kadang-kadang hilang. Bukan senang. Bukan senang nak cakap. Apa lagi bercakap dengan orang umur 15 tahun. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam ke yang lima tadi tu? Yang keenam. Saya bagi 7. Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam tuan-tuan dan puan, rumah itu tak ada yang menadah tangan memohon doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Apa Allah kata? Minta doa, segera minta doa. Nescaya akan aku makbulkan doa kamu. Allah suruh minta. Tapi kita minta kepada DO banyak. Betul? Minta kepada penghulu. Saya jumpa penghulu tadi. Penghulu ni. Saya jumpa tadi. Masa saya segak-segak kat kedai tu jumpa penghulu. Kan? Badan kempal-kempal sikit kan penghulu. Jumpa penghulu. Ketua kampung 3-4 kali rumah nak tukar nama tanah, jumpa penghulu 3-4 kali. Penghulu isteri dia kecil aja keluar daripada pintu. Penghulu tak ada. Kita nak mengharapkan makhluk, minta dengan makhluk, tapi kita tidak mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah, rezeki daripada Allah. Allah ni sifatnya, makin diminta makin banyak, makin minta makin banyak, makin minta makin banyak. Harta Allah makin banyak. Tuan-tuan pun bayangkan ya, jumlah ikan daripada dulu sampai sekarang ni tak ada angka yang boleh tulis jumlah ikan di dunia ini. Tapi saya nak bagi tahu, pernahkah dunia ini susut ikan, tak ada ikan? Sifat Allah tuan-tuan, itu sifat Allah. Tuan-tuan bayang, ambil buah durian. Dulu buah durian bermusim. Sekarang buah durian tak ada musim tuan-tuan, tak ada musim. Betul. Buah durian tuan-tuan ya. Sekarang ni siam, kita tak buat masuk dah. Siam punya durian tak laku dah. Semua buah tempatan, buah musang king, blackthorn, musang king. Ustaz suka apa Ustaz? Yang mana? Blackthorn. Blackthorn yang mahal tu. Musang king RM35. Blackthorn saya ingat dekat RM40-50 tak? Blackthorn. 60? Saya tak mampu lah Ustaz. Blackthorn. Tak habis-habis. Tuan-tuan dengar ya. Kita punya rambutan berbuah. Rambutan budak sekolah. Tahu macam budak sekolah? Budak sekolah ni Allah punya sedap tuan-tuan. Dia tak ada dia punya juicy. No juicy. Tak ada juice. Tapi dia punya sedap. Dia punya apa ni. Budak sekolah ni. Tuan-tuan ya. Berbuah. Kita nak cepat tuan-tuan, kita ambil, kita lempar je. Dapat kayu kita lempar, batu kita lempar, kayu kita lempar, batu kita lempar. Kadang-kadang tuan-tuan kita ambil galah, kita hanya aja begitu. Tuan-tuan, 6 bulan lagi keluar lagi buah tuan-tuan. Dia tak marah kita tuan-tuan. Itulah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Tak habis-habis rezeki Allah. Bayang tuan-tuan, 19 orang anak ni. Adakah yang tak makan itu? 19 orang anak tuan-tuan, 19 orang anak. Kering tak air susu ni?
Itu Allah. Tapi kalau manusia punya susu kambing. Tapi susu manusia ni tuan-tuan, 19 orang anak. Saya ni, minta maaf tuan-tuan, saya ni menitik dalam adik-adik 8 orang. Saya sampai umur 3 tahun setengah menitik lagi tuan-tuan, saya ni. Bukan ada benda pun, saya suka main tu. Sampai mak saya tuan-tuan, mak saya dengar ceritanya lah, ambil cili tuan-tuan, ada cili tu. Nak berhentikan. Jadi apa yang saya nak sebut umpamanya, inilah dia Rahman, minta pada Allah, minta yakin Allah akan melaksanakan, Allah akan memberi kita apa yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat, bila kita berdoa, doa saja tak boleh. Sembahyang mesti cukup, puasa mesti cukup, zakat mesti cukup. Apa lagi tuan-tuan? Infak mesti cukup, sedekah mesti cukup. Apa lagi tuan-tuan? Layanan suami mesti cukup, layanan isteri mesti cukup, layanan mak bapak mesti cukup, layanan adik-adik mesti cukup. Hutang tak ada berhutang. Orang yang berhutang ni tuan-tuan, nanti dikubur, nanti bila dia mati nanti tuan-tuan, amalannya akan tersekat, tidak akan diterima oleh Allah. Amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Mereka yang berhutang dia tidak membayar hutang. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan ya, yang ke-6 tadi, yang ke-7 ni doa. Doa lah tuan-tuan, doa, minta doa sampai nangis. Yang eloknya tuan-tuan, apa yang eloknya? Saya nak cadangkan satu perkara lah, sikit lagi nak menghabiskan hari ni. Pukul 12 lah, pukul 12. Panjang-panjang sangat kedai ni. Selalu sampai berapa selalu? Sampai berapa selalu? 11 12. Tiap hari saya pukul 11 tengok tu. Saya dah pukul 12 dah ni tuan-tuan dan puan. Tapi ini barulah tuang setengah je. Pukul 12 ni saya nak habiskan ni. Saya nak kata apa tuan-tuan? Macam ni. Saya harap kita mulakan satu struktur baru dalam keluarga. Kita mulakan satu wajah baru dalam keluarga. Hasil daripada yang saya katakan kelemahan-kelemahan yang terdapat, termasuk rumah saya pun ada kelemahan, diri saya pun ada kelemahan, isteri saya ada kelemahan, anak saya ada kelemahan. Dalam kelemahan itulah kita memohon kepada Allah. Dalam kelemahan itulah kita nak lawan iblis. Iblis yang memimpin kita untuk membuat kelemahan-kelemahan ini. Iblis memimpin kita. Kita nak nyahkan iblis ini, nyahkan dalam hidup kita. Macam mana kita nak buat? Besok pagi, hari Isnin, saudara-saudara, ingat tak tadi ada satu benda yang kita jangan tinggalkan? Rumah lepas rumah tadi apa? Masjid. Jangan tinggalkan masjid. Apa yang saya nak cadangkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah besok pagi suami, isteri, anak laki-laki, anak perempuan yang berumur 13 tahun ke atas. Pasal apa 13 tahun? Pasal apa 13 tahun? Yang sudah akil balik. Naik kereta kita besok kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat ni, sampai bila pun tak buat. Naik kereta menuju ke masjid yang namanya ialah Masjid At-Taqwa. Sini yang dekat kan Masjid At-Taqwa, yang dekat. 1 kilometer kan? 1 kilometer. Menuju Masjid Taqwa besok subuh 5.48. Betul? 5.48 tuan-tuan, dengan suami, dengan isteri, dengan anak laki-laki, anak perempuan yang umur 13 tahun ke atas, mesti sudah ada di ruang salat di Masjid At-Taqwa besok sebelum azan. Datang masjid besok, tuan-tuan dengar ni, datang masjid besok selepas azan. Besok kita nak ajar anak kita menjawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Macam mana jawapannya? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Macam mana bunyi dia? Saddaqta wa barrirta ala dzalika minasy syahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali la ilaha illallah. Habis sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Jangan tinggal.
Besok buat, besok anak-anak kita dan anak-anak kita besok buat, menantu kita semua sekali. Laju cakap, saya cakap ni Ustaz. Boleh. Okey. Besok dengan anak, dengan isteri, dengan suami yang berumur 13 tahun ke atas, anak-anak kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Soli sunat subhi. Rakaat ini ada lillahi ta'ala, sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah. Habis Bilal akan iqamah. Qamat kita pun ada. Ajak anak kita pertama kali duduk di saf pertama. Biasakan duduk saf pertama. Ada hadis mengatakan, tuan-tuan biasa dengar ni, kalau kamu perlu berundilah untuk mendapat tempat yang paling istimewa dalam solat, iaitu duduk berdiri di saf yang pertama. Berundilah. Punya tuan-tuan hebat saf yang pertama. Jadi anak kita bermagi. Habis solat, masa solat tuan-tuan, imam membaca Fatihah, baca salat, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, waladhdallin, imam amin, makmum pun amin. Makmum amin tuan-tuan, hadis kata subuh itu makmum amin disambut oleh malaikat langit. Nun, penduduk langit sambut. Amin, penduduk langit kata amin. Berapa ramai penduduk langit? Tiap penduduk langit ini namanya malaikat. Tiap satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Itu namanya malaikat. Seluruh malaikat yang langit itu menyahut amin. Selepas mereka menyahut amin, mereka sebut nama kita, nama anak kita, nama cucu kita yang datang tu satu persatu. Apa dia? Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka. Ampunkan Puan Sofia dengan 15 orang anaknya wahai Allah, dengan 100 cucunya, dengan 50 cicitnya wahai Allah, ampunkan mereka, ampunkan mereka. Ya Allah tuan-tuan, tak nak ke pagi itu. Habis sembahyang, hadis kata jangan tinggalkan imam sebelum doa dibacakan. Jangan tinggalkan imam. Wirid sekejap. Tak jadi imam. Bila kita hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis ni, hari orang bekerja, imam yang cerdik, dia tak baca panjang-panjang. Wirid dia tak panjang-panjang. Doa dia tak panjang-panjang. Macam menghormati orang nak pergi kerja. Jadi pendek-pendek aja. Jadi kita amin, dekat imam, amin. Balik rumah tuan-tuan, balik rumah sebelum pergi kerja, ambil satu Quran, jangan panjang-panjang baca. Baca satu ain. Satu ain berapa baris Ustaz? Satu ain. Tepi Quran yang lama tu, kalau satu ain dia ada tulis ain dia tulis tepi tu. Dalam 6-7 baris satu ain, 6-7 baris satu ain. Baca 6-7 baris satu ain sebelum pergi kerja, sebelum pergi sekolah. Hari-hari. Dalam masa 40 hari tuan-tuan, 40 hari. Tuan-tuan buat, jangan ada tinggal satu hari pun. Macam ni, yang ini ni kena buat ini, rutin yang ini kena buat. Tuan-tuan akan dapati satu perubahan yang sangat besar berlaku dalam rumah. Perubahan dengan isteri, perubahan dengan anak. Seronok je dengan isteri, seronok je dengan anak. Pandang muka isteri seronok, pandang muka anak seronok, pandang muka menantu seronok. Kita gaji tak banyak, tapi berkat turun, berlebih-lebih. Gaji tak banyak, berlebih-lebih. Tuan ni, apa juga perselisihan suami isteri, Allah akan redakan. Anak-anak tak berteguran di antara mereka, Allah cangkukkan hati mereka. Selepas 40 hari, hari yang ke-41, kita rasakan syurga sudah mengalir dalam rumah kita. Jangan tidak tuan. Bagi tahu suami balik nanti. Bagi tahu suami balik nanti. Bagi tahu isteri balik nanti. Bagi tahu. Tuan, penyewa rumah, orang sewa ni kena bagi tahu. Jadi saya harap insya-Allah tuan-tuan dan puan ini dapat dijalankan. Akhir sekali tuan-tuan dan puan okey. Sekarang ni kita hidup dalam komuniti di sini. Yang pertama, jangan ada perselisihan faham di antara kita. Jangan elakkan lidah ni daripada kita merenggangkan hubungan kita. Di sinilah tempat nak jalin silaturahim. Tempat dah elok. Saya tengok tempat dah elok, tempat makan dah elok, tempat rehat dah elok, tempat lecture dah elok. Kipas punya banyak kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kipas tuan-tuan. 11 kipas ya Allah. Ekor lagi, ada ekor lagi tuan-tuan. Ekor lagi ya Allah. Ramai. Tak pernah saya tengok ni di sini tuan-tuan. Nampaknya sampai jauh dah nampak. Cat oren tuan, cat oren ni.
Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Okey, semuanya dah sedia. Tuan-tuan tak perlu memikirkan, ustaz kita dah fikirkan. Dia dah buat dengan isterinya, dengan kawan-kawannya. Dia dah buat, dia dah susun program, dia dah bina bangunan, dia dah kutip duit, dia dah dapat tulisan jaiz. Semuanya dia dah buat. Tugas kita hanya datang. Tugas kita hanya duduk. Tugas kita hanya berikut program siang, program malam. Tugas kita jaga diri kita. Tugas kita jaga jemaah kita. Tugas kita jaga ustaz kita. Tugas kita jaga amal kita. Itu aja. Takkan tak boleh buat. Tak boleh buat ustaz. Jangan. Nombor dua, bila kita dah ramai-ramai macam ni, tuan-tuan saya harap kat sini. Kat sini tuan-tuan nampak saya nak bagi tahu tuan-tuan saya baru saja minggu lepas balik daripada tempat yang macam ni di Segamat Ustaz. Segamat. Namanya Madrasah Ibn Mas'ud. Allah. Orang yang buat ni Ustaz, orang yang buat ni kerja, muda lagi umurnya, 41 tahun. Kerja dengan Kementerian Pusat Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi. Nama dia Arash. Nama dia Arash Ustaz. Nama dia Arash. Masya Allah. Dia ada dua sekarang. Satu dia nilai. Tahu nilai kat mana? Satu lagi di Segamat. Segamat ni besar tuan-tuan. Sekarang ada 114 orang di Segamat. 114 orang tuan-tuan. Memang cantik lah dia buat. Memang cantik tuan-tuan. Cantik. Yang ni nilai pun cantik. Apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan ni? Saya tengok cara susunan-susunannya. Macam ni lah ni. Susunnya. Daripada paginya, tengah hari, di petangnya. Saya tanyakan orang situ. Setiap hari Sabtu, hari Ahad, seminggu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, orang-orang itu dibenarkan balik ke rumah dia untuk menemui anak cucu dan sebagainya. 2 hari dibenarkan. 1 bulan 2 hari. Tuan-tuan nak tahu dia orang ni? Tak nak balik tuan-tuan. Tak nak balik. Sebab kalau balik tak ada sembahyang Jumaat jamaah macam ini. Kalau balik tak ada Quran hari-hari macam ni. Kalau balik tak ada suasana macam ini. Kalau balik tak ada televisyen, rumah televisyen akan terpaku dengan televisyen. Kat sini tak ada televisyen. Kalau balik cucu-cucu ganggu aku. Kalau balik menantu masa muka menyebabkan aku rasa tak seronok. Kalau balik anak aku tak tegur aku rasa tak seronok. Jadi kebanyakannya tak balik tuan-tuan, tak balik. Apa dia kata? Aku tak payah balik, engkau datang kemari. Dan anak-anak dipersilakan datang sebulan sekali untuk datang bergilir-gilir untuk bersama dengan ibu dan ayah yang ada di situ. Seronoknya. Apa tak seronoknya? Pagi-pagi pukul 4.45 semuanya bangun tahajud. Di masjid, dia ada surau. Surau dia besar tuan-tuan dan puan. Saya duduk 3 hari 3 malam kat itu tu. 3 hari 3 malam. Kula maghrib, kula subuh, kula duha. Kula maghrib, kula subuh, kula duha. Saya pulun tuan-tuan 7 ceramah tuan-tuan. Satu tempat 7 ceramah. 7 ceramah satu tempat. Saudara-saudara, apa yang saya nak masukkan? Saya tengok Allah, bagus tuan-tuan. Cukup bagus. Jadi inilah dia. Yang ini dah ustaz dah mulakan, masya-Allah. Nanti isteri ustaz pun dah komitmen yang ada dah mulakan macam ni. Ini sebagai satu permulaan, nak tambah lagi. Tuan-tuan dan puan, berjaya atau tak berjaya ni terserah kepada seluruh penghuni-penghuni di sini. Tercapai tak tercapai hasrat ustaz kita yang murni bersama isterinya, terserah kepada yang duduk di tempat ini tuan-tuan dan puan. Allah terima tak terima amalan kita, terserah kepada siapa yang duduk di tempat ini. Apa yang saya nak sebutkan? Akhirnya saya nak sebutkan tuan-tuan. Saya harap saya pun sedang membangunkan. Tuan-tuan nanti dapat ni. Saya sedang membangunkan namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nama tempat saya ni Anjung Husnul Khatimah. Dekat sini tuan-tuan dan puan, dekat sini Raudatul Arifin. Saya punya ni Anjung Husnul Khatimah. Tanahnya 7 ekar yang diwakaf. Pewakafnya dua orang profesional. Suaminya profesional, isterinya lawyer, senior lawyer, umur 50 tahun lebih lawyer tuan-tuan. Tanah 7 ekar sangat berharga. 1 ekar RM180,000. Kali 7 ekar. Dia tak pandang itu. Dia hendak Allah bagi dia mahligai di syurga nanti. Tanah tepi jalan. Kalau tuan-tuan orang Kelantan daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Gua Musang, mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan. Sekarang sedang buat kerja meratakan tanah. Kerja-kerja tanah sedang dibuat. InsyaAllah pecah tanah akan berlaku dalam bulan Februari yang akan datang ini. InsyaAllah kita pecah tanah memulakan projek ini. Projek ini memelan belanja keseluruhannya RM27 juta. Dia punya pasar yang pertama RM13 juta,
Ada masjid, masjidnya berharga 3.8 juta ringgit. Yang ini kita nak bangun. Seluruh sistem dia bangunkan wakaf, 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 wakaf. Pembinaannya wakaf, alat-alatnya wakaf, ustaznya wakaf, ilmunya wakaf, tanahnya wakaf, semua wakaf tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dapatkan ini, minta kat luar nanti. Minta kat luar nanti brosur ni, tuan-tuan boleh baca brosur ni, bawa pada anak, bawa adik, abang dan kakak dan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak menderma silakan, kalau tak mau menderma pun doakan program ni dengan program expansion ustaz ni. Ustaz nak buat program expansion ni akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan ikut schedule, ikut jadual yang ustaz telah tetapkan insya-Allah. Nombor 2 tuan-tuan dan puan insya-Allah ya. Nanti tuan-tuan akan pergi tengok ada 3 buku ni. Saya dah tulis 40 buah buku. Saya dah tulis berapa buku tuan-tuan? 40 buah buku. Ini buku yang terakhir 3 buku. Baru saja buku ni. Buku yang pertama ni tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Baca buku ni tuan-tuan. Sebab kita mengaminkan doa Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Macam mana nak realisasikan itu? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah, mati menjadi ahli syurga. Baca buku ni tuan-tuan. Baca buku ni. Apa nak buat pagi, apa nak buat tengah hari, apa nak buat petang, apa nak buat malam. Apa amalannya? Amalan perseorangan, amalan dengan keluarga, amalan dengan masyarakat, apa nak buat. Amalan dengan masjid, apa nak buat. Amalan dengan jiran, apa nak buat. Amalan sedekah jariah, apa nak buat. Semuanya. Amalan dengan isteri, dengan suami, apa nak buat dalam ni. Buku yang kedua untuk anak-anak kita. Mak bapak kena baca dulu, abang kakak adik kena baca dulu. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saudara-saudara, tak ada banyak pilihan. Anak tuan-tuan, anak saya mesti menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Mati anak Adam, semuanya tak ikut dia. Yang ikut dia 3 perkara. Apa yang pertama tuan-tuan tadi? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, doa anak yang soleh, anak yang solehah. Inilah saya tulis buku ni untuk menjadikan setiap orang anak, 19 orang anak pada Sophia tu, anak yang salih, anak yang soleh. Tuan-tuan buat bahan. Tuan-tuan bayangkan pada Sophia tu, 15 orang anak yang tinggal, 4 orang sudah pergi menghadap Allah. Bayang kalau ditakdirkan selepas maghrib 15 orang angkat tangan ke langit, sebut nama Puan Sophia, sebut nama suami yang telah pergi. Daripada 15 orang tuan-tuan, takkanlah Allah tak terima seorang daripada 15 orang ada doa dia. Maka hari-hari Puan Sophia dapat tuan-tuan. Macam mana nak dapat tu? Anak yang soleh, anak yang solehah. Ini sampai kepada peringkat nanti tuan-tuan, anak ini boleh mengimamkan solat Jumaat, solat jenazah perempuan, boleh mengimamkan solat jenazah tuan-tuan. Sampai ke peringkat anak ini baca buku ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh mati, besok mati, ada 24 langkah di sini. Anak-anak boleh buka buku ni, tak payah panggil orang masjid. Anak-anak boleh urus sendiri jenazah daripada awal sampai akhir. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nak mati nanti, anak-anak ni datang ke telinga tuan-tuan. Anak ini akan bisik. Anak yang soleh ni akan bisik. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Namanya talqin, mentalqinkan orang yang nak mati. Ni. Kemudian, ini tuan-tuan, ini buku ni. Special, ini buku yang terakhir. Betul-betul yang terakhir. Buku yang ke-40 yang terakhir ni. Tajuk dia, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, itu rendah. Isteriku bukan ahli syurga, itu rendah. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bagi ustaz, isteri lah. Jadi tuan-tuan puan, siapa juga isteri-isteri kita, jadikan mereka ahli syurga tuan-tuan. Inilah bukunya. Bila dia baca ni tuan-tuan, bila dia hadam, dia baca, dia hadam buku ni, tuan-tuan akan tengok cahaya isteri-isteri kita, muka ahli syurga. Lain tuan-tuan, lain. Cakapnya lain, tingkah lakunya lain, pergerakannya lain, amalannya lain, layanan suaminya lain, layanan anak-anaknya lain. Rumah kita berseri-seri dengan hembusan angin daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayu daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada isteriku ni, isteriku ketua bidadari syurga. Tuan-tuan boleh dapat kat luar pun. Sebahagian daripada ini tuan-tuan, kutipan yang kami dapat masuk terus dalam tabung komplek Anjung Husnul Khatimah. Masuk terus dalam tabung komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah kita ada tabung-tabung, tapi tuan-tuan utamakan tabung ustaz dulu. Tuan-tuan tabung ustaz ni tuan-tuan utamakan. Saya punya nombor 2.
Nombor 2 tu yang lagi besar daripada yang pertama lah. Tuan-tuan utamakan Ustaz ni. Jadi tuan-tuan rapat, insyaAllah kita harap dapat bersama-sama, kita harap dapat berjumpa dengan tuan-tuan lagi, dapat berjumpa dengan perempuan lagi, insyaAllah. Kita doa sikit tuan-tuan rapat. Puan nak tutup atau belum? Puan? Belum ni? Belum? Okey, kita doa sikit. Boleh kita doa sikit? Ada apa lagi yang saya nak sampaikan? Tak ada dah? Doa aja. Boleh? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.